Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, orang-orang yang beriman dan tenang hatinya adalah dengan mengingati Allah. Ingatlah bahwasanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bismika Allahumma nad'u fi ghuduwin wa rawah, laka minna kullu hamdin fi masa'in wa sabah. Hab lana minka rashada wahdina subula salah. Inna taqwallahi nurun wa tariqul lil falah. Bismika Allahumma nad'u fi ghuduwin wa rawah, laka minna kullu hamdin fi masa'in wa sabah. Hab lana minka rashada wahdina subula salah. Inna taqwallahi nurun wa tariqul lil falah. Bismika Allahumma nad'u fi ghuduwin wa rawah, laka minna kullu hamdin fi masa'in wa sabah. Hab lana minka rashada wahdina subula salah. Inna taqwallahi nurun wa tariqul lil falah. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد
وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bermula bersiaran langsung di Facebook Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okey, dengan itu kita mulakanlah majlis kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua tuan-tuan, para pembentang hari ini, para peserta dan para penonton yang menonton kita pada hari ini. Okey. Jadi untuk pengetahuan semua, yang pertamanya bersyukurlah kehadrat Allah Ilahi yang mana kita dapat berkumpul pada hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah. Okey, pada 12 bulan 3 2021, dan semalam merupakan peristiwa yang sangat besarlah bagi umat Islam, peristiwa Isra Mi'raj. Okey, dan pada hari ini kita berkumpul. Alhamdulillah kita berkumpul dan menyaksikan satu program anjuran bersama di antara Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah, Taman Seri Rampai, Kuala Lumpur, dengan program yang bertajuk Webinar Mufti Bicara Falak, Wabak dan Penyakit dari Perspektif Ilmu Falak. Okay? Wabak dan penyakit dari perspektif ilmu falak. Dan program ini akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah, Sahibul Samaha, Ustaz Haji Hanafiyah Abdul Razak. Okay? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya hari ini kita akan memulakan dengan ucapan perasmian oleh Tuan Timbalan Mufti kita, Sahibul Samaha, Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan. Dan untuk pengetahuan kepada semua tuan-tuan dan puan, hari ini beliau tidak dapat hadir bersama kita. Okey, beliau dan juga Mufti sendiri tidak dapat hadir kerana masing-masing berada di Mesir lah. Mereka bertolak semalam dan kita doakan perjalanan mereka selamat pergi dan selamat pulang nanti. Okey, insya-Allah, supaya dipermudahkan segalanya. Okey, tetapi pada hari ini kita akan sertakan rakaman. Okey. Rakaman ucapan Timbalan Mufti sendiri. Okey. Dengan tanpa membuang masa, kita mempersilakanlah ucapan yang disampaikan oleh Tuan Timbalan Mufti kita.
Al-Jarrah Kuala Lumpur, khususnya barisan pegawai daripada Jabat Mufti Wilayah Persekutuan dan tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya kita dapat bersama-sama pada majlis bicara falak yang diadakan melalui platform Google Meet pada hari yang penuh dengan barakah ini. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah Kuala Lumpur yang berbesar hati membantu dan memberikan kerjasama bagi penganjuran bicara falak pada kali ini. Bagi mewakili penganjur juga, saya ingin mengucapkan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua ahli jamaah dan tidak lupa kepada penceramah jemputan kita pada pagi ini, Tuan Guru Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak, kerana sanggup meluangkan masa untuk turut bersama-sama menimba ilmu falak, untuk membantu dan juga memahamkan kita berkaitan isu yang dibincangkan, khususnya berkaitan wabak dan penyakit dari perspektif ilmu falak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli jamaah dan tidak lupa kepada para penonton sekalian kerana sanggup meluangkan masa untuk turut bersama-sama menimba ilmu falak yang kebanyakannya berkaitan dengan hidup dan ibadah kita seharian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, sudah hampir setahun kita menjalani kehidupan dengan norma baharu berikutan wabak COVID-19 yang melanda di seluruh dunia pada ketika ini. Pihak kerajaan juga sudah melakukan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebagai satu usaha bagi menangani pandemik ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati segala amalan yang dilakukan. Antara objektif penganjuran program bicara falak ini adalah bertujuan mendedahkan kepada masyarakat tentang wabak dan penyakit yang ianya sinonim dalam kehidupan kita dan kaitannya dengan ilmu falak. Seterusnya dapat membuka minda dan mata masyarakat supaya lebih prihatin dan cakna serta mengambil ibrah akannya. Perkara ini merupakan elemen penting yang akan dikupas dan dibincangkan oleh penceramah kita pada hari ini dalam program bicara falak ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, kalau kita imbau kembali sirah umat yang terdahulu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menimpakan azabnya kepada bangsa Yahudi Bani Israel, wabak pandemik yang tidak terkawal selepas Allah Subhanahu Wa Taala melenyapkan bangsa Kipti. Kini sejarah umat terdahulu berulang kembali pada ketika umat akhir zaman untuk kita renung kembali dan bermuhasabah tentang apa yang sudah berlaku pada umat yang terdahulu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 135, Allah Ta'ala berfirman, "Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighu idza hum yankusun." Tuhan berfirman, setelah kami hapuskan azab itu daripada mereka hingga ke suatu masa yang tertentu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mencabuli janjinya. Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana umat manusia yang tidak mengambil peringatan dan pengajaran serta tidak menginsafi diri mengenai wabak yang Allah Ta'ala turunkan dan mereka terus engkar akan perintah. Ianya merupakan azab yang Allah Ta'ala turunkan di dalam tempoh tertentu, bukan berpanjangan untuk diambil sebagai ibrah dan pengajaran, kemudian perlu menjalani kehidupan yang baru selepas wabak tersebut berlaku. Ayat 135 surah Al-A'raf ini merupakan penjelasan kepada ayat 133 dan 134 sebelumnya. Ketiga-tiga ayat ini berturutan menceritakan tentang wabak dan penyakit. Ayat 133 dalam surah ini menceritakan mengenai tentera-tentera Allah Ta'ala yang datang membawa azab, iaitu tanda-tanda wabak tersebut. Manakala pada ayat 134 menceritakan mengenai detik-detik dan saat di mana segenap manusia melihat bagaimana pandemik itu boleh membunuh ribuan nyawa.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qumman wad dafadi'a wad damma ayatin mufassilat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Walamma waqa'a 'alaihimur rijsu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida indak la in kashafta 'annar rijza lanu'minanna wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Allah Ta'ala berfirman, kami pun menghantarkan kepada mereka taufan dan belalang dan kutu dan katak dan darah sebagai tanda-tanda dan bukti yang jelas dan nyata. Maka mereka juga tetap berlaku sombong takbur dan menjadi kaum yang menderhakai. Apabila azab tersebut menimpa mereka, mereka merayu dengan berkata, wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami dengan kehormatan pangkat Nabi yang diberikannya kepadamu, yang menjadikan permohonanmu sentiasa makbul diterima Allah. Sesungguhnya jika engkau hapuskan azab itu daripada kami, tentulah kami akan beriman kepadamu, dan sudah tentu kami akan membebaskan kaum Bani Israel pergi bersama. Sehubungan dengan itu adalah menjadi harapan saya agar program Bicara Falak ini dapat memberikan manfaat dan menambah sedikit sebanyak ilmu pengetahuan berkenaan wabak dan penyakit. Seterusnya dapat memberi kesedaran kepada kita betapa pentingnya kita sebagai umat manusia dan hamba Allah di atas muka bumi ini sentiasa taat dan akur akan perintahnya. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin sekali lagi merakamkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan strategi kita, Jawatan Kuasa Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah Kuala Lumpur, yang sudi memberikan sumbangan dan kerjasama sepenuhnya dalam penganjuran Bicara Falak pada kali ini. Semoga kerjasama ini akan dapat diteruskan dalam siri-siri program yang akan datang, dan mudah-mudahan usaha kita ini secara bersama diterima sebagai amalan yang baik di sisi Allah Ta'ala. Kepada rakan-rakan daripada bahagian daripada unit Falak Jabat Mufti Wilayah Persekutuan, ucapkan terima kepada mereka di atas inisiatif yang cukup menarik ini, dan mudah-mudahan program ini dapat dikembangkan pada masa yang akan datang dengan tajuk dan perbincangan berkaitan falak dalam ruang lingkup yang lain. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Sahibus Samah Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan di atas ucapan perasmian alu-aluan sebentar tadi. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, kapasiti di dalam Google Meet kita dah mencapai jumlah maksimum lah, hampir 100 orang. Dan untuk tuan-tuan yang tidak berkesempatan untuk join Google Meet, tidak ada masalah tuan-tuan, tetap boleh pergi ke laman web rasmi Facebook Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ataupun laman web rasmi Facebook Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah Kuala Lumpur. Okey. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita berkenalan sedikit. Alangkah eloknya kita berkenalan sedikit dengan penceramah yang masyhur lah, kita kata. Kita boleh katakan ustaz ini seorang yang sifu lah, sifu lama lah dalam falak. Okey. Nama diberi Al-Fadil Ustaz Haji Hanafiyah Abdul Razak. Okey. Panel pakar falak JAKIM. Okay, beliau juga merupakan Imam Masjid Kota Iskandar, Johor. Mantan penolong pegawai hal ehwal agama bahagian falak Jabatan Mufti Negeri Johor. Dan tidak asing lagi, beliau merupakan tenaga pengajar kursus
sijil tinggi falak serantau. Okey. Juga Ustaz ini merupakan tenaga pengajar kursus-kursus falak di banyak pejabat-pejabat mufti. Okey, contohnya pejabat mufti Perak, Pulau Pinang dan Johor. Okey, jadi kita boleh kata peranan Ustaz Hanafiah kita ini dan sumbangan beliau sangat bersalah dalam nak membangunkan ilmu perkembangan falak di Malaysia ini. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, kita mempersilakan Ustaz pembentang kita, Ustaz Hanafiah Abdul Razak dengan pembentangan beliau pada pagi hari ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'. Sidang penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada bahagian falak, pejabat mufti wilayah persekutuan menjemput saya persiaran raya pagi Jumaat yang berbahagia ini untuk kongsi bicara berhubung tentang fenomena yang melanda wabak COVID-19 menurut kacamata disiplin tokoh-tokoh ulama Islam zaman silam. Bagaimana tokoh-tokoh ulama Islam zaman silam membuat pemerhatian, seterusnya memberi dan melontarkan idea-idea buah fikiran bagi menghadapi wabak penyakit yang berulang-ulang zaman berzaman. Hadirin hadirat, ashabul fadilah, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, bermula dengan memahami kalimah wabak. Daripada perkataan bahasa Arab, wabak berarti huru hara. Dan kalimah wabak ini dikaitkan dengan kalimah at-ta'un. Orang Melayu sebut ta'un. Di kalangan ulama-ulama fiqh, mereka menyatakan bahawa kalimah wabak mengandungi makna yang sama dengan kalimah ta'un. Antaranya Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi wafat pada tahun 676 Hijrah. Dah wafat 800 tahun yang lalu, mengemukakan bahawa wabak itu adalah ta'un, ta'un itu adalah wabak. Pun begitu, sebahagian daripada kalangan ulama fiqh dan ulama hadis menyatakan ada perbezaan. Kerana wabak itu merupakan kalimah am, ta'un itu merupakan kalimah khas. Demikian yang diutarakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah. Maka fahamkan dulu istilah wabak. Wabak kalimah am, ta'un kalimah khas. Dan kalau kita merujuk keterangan yang diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Sina yang wafat pada tahun 427 Hijrah, menjelaskan bahawa wabak merupakan satu situasi, keadaan, musibah yang mengundang penyakit-penyakit yang membawa maut. Wabak, situasi musibah yang mengundang penyakit-penyakit yang membawa maut. Begitu keterangan daripada Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Sina.
Maka menjelaskan kepada kita bermula dengan kalimah wabak, maka daripada wabak itu lahirlah apa yang disebut al-amradul wabaiyah, penyakit-penyakit yang terhasil daripada wabak yang membawa maut. Menjelaskan begitu kedudukannya antara wabak dengan ta'un. Wabak akan menghasilkan al-amradul wabaiyah, penyakit yang terhasil daripada situasi fenomena musibah wabak yang membawa kepada maut. Wal'iyasubillah. Baik, dalam hal ini mereka menyebut bahawa al-amradul wabaiyah, penyakit yang terhasil daripada wabak itu dinamakan ta'un. Orang Melayu sebut ta'un. Maka itulah dia hubungan dua kalimah, wabak dan ta'un. Daripada wabak maka terhasillah penyakit, dan penyakit itu disebut ta'un. Begitu keterangan yang diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Sina, wafat pada tahun 427 Hijrah. Baik, kita mula membuka bicara kerana ramai yang tertanya-tanya apa yang nak dipersoalkan. Apa hubungan ilmu falak dengan wabak? Apa kena-mengena ilmu falak dengan wabak? Ya, perkara ini pun saya bukanlah faham sangat. Faham apabila mula mempelajari satu kitab Al-Azminatu wal-Amkinatu, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, wafat pada tahun 421 Hijrah. 1000 tahun yang lalu, ada seorang tokoh ulama Islam, cendekiawan Islam yang tersohor lagi masyhur, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, wafat pada tahun 421 Hijrah. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki bersama dengan juga seorang tokoh falak yang terulung, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Rayhan Al-Biruni, yang wafat pada tahun 440 Hijrah. Mereka ni sezaman. Imam Al-Marzuki wafat 421 Hijrah. Imam Abu Rayhan Al-Biruni wafat pada tahun 440 Hijrah. Kedua-duanya tokoh ilmuwan Islam bidang falak. Bagaimana mereka mengaitkan ilmu falak, mengheret ilmu falak dalam pandemik ini? Apa kaitan ilmu falak dengan wabak penyakit? Ianya bermula apabila seorang tokoh bapa perubatan Islam yang saya sebut namanya, yang sedia maklum, Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Sina, wafat pada tahun 427 Hijrah. Imam Ibn Sina telah menjumpai dua tokoh ulama falak ini. Imam Ibn Sina berjumpa dengan Imam Al-Marzuki dan berjumpa dengan Imam Abu Rayhan Al-Biruni, meminta pandangan, meminta pendapat, meminta apa jua idea, kerana Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Sina diberi amanah oleh Khalifah kerajaan Bani Abbasiyah untuk menangani wabak penyakit yang ketika itu melanda bumi Khurasan yang terletak di utara negara Iran. Bumi Khurasan. Sekarang ini ada beberapa negara, Kazakhstan, Turkmenistan, almarhum Pirambi sebut Kohet Kostan. Jadi Khalifah
Bani Abbasiyah meletakkan amanah bukan kepada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, meletakkan amanah kepada bapa perubatan Islam, Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Sina. Bergeraklah daripada bumi Iran menuju ke utara bumi Khurasan. Sebelum menuju ke bumi Khurasan, kedua tokoh ini, Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Sina, terlebih dahulu berjumpa dengan Imam Al-Marzuki dan Imam Abu Raihan Al-Biruni. Minta tunjuk ajar pedoman. Ya. Agak sukar kata Imam Abu Raihan Al-Biruni kerana wabak yang melanda bumi Khurasan bermula dengan fenomena kemarau. Kemarau, krisis makanan, kebuluran yang berlaku pada tahun 398 Hijrah. 399 Hijrah. 398, 399, tahun 400 Hijrah. 3 tahun ni melanda 3 musibah yang menakutkan. tahun 398 Hijrah, kemarau bumi Khurasan. 399 Hijrah, krisis makanan di bumi Khurasan. 400 Hijrah, kebuluran melanda bumi Khurasan. Dikatakan 10,000 rakyat, iaitu 10,000 umat Islam terkorban di bumi Khurasan. 401 Hijrah sudah jatuh ditimpa tangga. Bumi Khurasan ditimpakan pula wabak penyakit. 401 Hijrah, 402 Hijrah, barulah keadaan beransur pulih. Maka jumlahnya 5 tahun. 5 tahun. 3 tahun pertama, kemarau, krisis makanan, kebuluran. 2 tahun, wabak. 5 tahun. Jadi, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni yang wafat pada tahun 440 Hijrah menyatakan sukar kerana formasi itu bukan macam main bola 3-4-3, 4-4-2, tapi bermula dengan kemarau. 3 tahun. Kemuncak kemarau, mati kebuluran, Allah timpakan pula wabak penyakit. Maka sukar untuk ditangani. Dan mereka hanya mampu menghitung tahun sahaja. Ya, kerana Imam Al-Marzuki menyatakan kelaziman wabak penyakit menelan masa 2 tahun. Wabak penyakit menelan masa 2 tahun. Macam mana Imam Al-Marzuki tahu? Itu pengalaman. Berdasarkan kelaziman yang berlaku di dunia, di bumi Arab, dunia Islam. Wabak ni 2 tahun. Baik. Maka bermula daripada tahun 401 Hijrah. 2 tokoh ulama falak ini, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni, memula membuat pemerhatian dan mengambil tindakan. Orang putih kata action taken. Ambil tindakan bahawa mereka mendapati berdasarkan ilmu falak tak dapat dielakkan. Ya, wabak penyakit ini merupakan musibah, fenomena yang berulang-ulang. Baik, kalau diminta urus dia paparkan kertas yang saya berikan tu, cuba
buka ke halaman selanjutnya. Ambil tahun daripada tahun 401 Hijrah. Lagi-lagi. Baik, berhenti. Turun balik sikit. Turun lagi, turun lagi. Naik semula. Ambil yang halaman 401 Hijrah. Teruskan lagi. Ini baru 109 Hijrah. Ambil lagi. Satu lagi surat. Okey, cukup. Terima kasih. Jadi hadirin hadirat Ashabul Fadilah boleh perhatikan di situ. 401 Hijriyah wabak melanda di wilayah Khurasan bersamaan 1010 Masihi. Baik. Yang saya nak jelaskan di sini keterangan yang diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, wafat pada tahun 421 Hijrah. Beliau ni tokoh ulama falak Islam, Al-Mutaqaddimin. Dia Al-Mutaqaddimin, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raih, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, dalam mengulas ayat 140 surah Ali Imran. Ayat 140 surah Ali Imran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sadaqallahul azim. Artinya, demikianlah hari-hari yang menggembirakan. Begitu juga sebaliknya, hari-hari yang mendukacitakan itu, kami yakni Allah menggilir-gilirkan di kalangan umat manusia. Oleh itu dijelaskan bahawa setiap manusia yang menjalani hidup di muka bumi ini akan diberikan 2 hari. Ayyamul minhah, hari-hari anugerah, dan ayyamul mihnah, hari-hari musibah. Ayat 140 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala isytiharkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala gilir-gilirkan 2 hari ini, hari anugerah dan hari musibah. Allah Ta'ala gilirkan kepada siapa? Kepada setiap umat manusia yang menjalani hidup di bumi Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka apabila menyebut tentang wabak, wabak ini merupakan ayyamun mihnah, hari-hari musibah. Wabak merupakan ayyamul mihnah, hari-hari musibah. Setelah kita menempa hari-hari anugerah, ingat, kita tak boleh lari daripada menghadapi hari-hari musibah. Wabak merupakan ayyamul mihnah, hari-hari musibah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berakukan bahawa hari-hari musibah dan hari-hari anugerah Allah gilir-gilirkan. Dengan kata lain, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki menyatakan Allah Maha Berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan jadual kehidupan umat manusia di muka bumi. Menyediakan jadual. Jadual apa? Jadual hari anugerah, jadual hari musibah. Apabila sebut jadual, ada di situ 2 nilai. Nilai masa dan nilai tempat. Nilai masa dan nilai tempat. Maka hari musibah, wabak,
penyakit merupakan hari musibah yang mana Allah Ta'ala yang menjadualkannya kepada umat manusia. Oleh kerana dijadualkan, jadual akan memberi nilai masa dan nilai tempat. Nilai masa dan nilai tempat. Dengan kata lain, wabak penyakit itu berlaku dengan nilai masa dan wabak penyakit itu berlaku pada tempat-tempat yang ditentukan. Nilai tempat. Sebab itu zaman berzaman, apabila sebut sahaja kalimah wabak itu nanti akan dikaitkan dengan bila berlakunya wabak dan tempat berlakunya wabak. Bila berlakunya wabak dan tempat berlakunya wabak. Minta urus dia, cuba jalankan tu, kita buka halaman pertama tadi. Kita tengok mula-mula wabak. Ni halaman baik. Perhatikan pada tahun 7 Hijrah. Ta'un Syairawiyah yang berlaku di satu tempat namanya Madain. Tahun 7 Hijrah. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah beri kepada dia mukjizat. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah agar bumi Madinah dipelihara daripada Ta'un. Amat masyhur di situ. Dan para sahabat tanya, Rasulullah mohon kepada Allah agar Ta'un tidak diturunkan di bumi Madinah, di tanah haram Madinah. Minta penjelasan. Rupa-rupanya waktu Rasulullah berdoa itu, Ta'un, wabak penyakit menimpa di satu bandar raya Aqabah. Bandar raya Aqabah yang menimpa bangsa Madian. Menimpa bangsa Madian. Madian ketika itu di bawah penguasaan Empire Rom. Kalau kita tengok peta Arab Saudi, kita akan dapati Laut Merah dan di bahagian utaranya ada Teluk Aqabah. Teluk Aqabah ni ada 3 negara berebut. Mesir, Israel dengan Jordan. Camp David, perjalanan Camp David dah bersetuju, Mesir ambil Teluk Aqabah yang ada bandaraya Tuba. Israel ambil tengah-tengah betul Teluk Aqabah tu. Manakala Jordan ambil bandaraya Aqabah. Boleh tengok nanti peta tu. Manakala Semenanjung Sinai diserahkan kepada negara Mesir. Itu perjanjian Camp David. Perang 6 negara Arab menentang Israel, Israel menang. Baik. Maka waktu itu di Teluk Aqabah itu dikuasai oleh Empire Rom. Allah turunkan wabak penyakit. Dan wabak penyakit mengundang penyakit-penyakit yang membunuh disebut Ta'un. Berlaku pada tahun 7 Hijrah. Yang saya nak nyatakan di sini, zaman berzaman, apabila sebut sahaja wabak dan Ta'un, ada di situ 2 nilai. Tahun berlakunya dan tempat berlakunya. Tahun berlaku dan tempat berlaku. Disebut dengan istilah kejadian. Kejadian sesuatu peristiwa. Maka datanglah istilah nazilah. Nanti pejabat mufti wilayah, Datuk Mufti balik daripada Mesir akan cerita kenapa dinamakan kunut nazilah. Dinamakan kunut nazilah iaitu doa sewaktu berdiri, iktidal.
rakaat terakhir doa dengan sepenuh harapan terhadap peristiwa kejadian yang menakutkan. Jadi kunut nazilah tu maknanya kunut peristiwa kejadian yang menimpa menakutkan. Istilah nazilah, kejadian. Kalau sebut kejadian sesuatu peristiwa, akan merujuk dua nilai, masa dan nilai tempat. Kalau tuan-tuan perhatikan lagi tu, pada tahun 18 Hijriah, tu waktu Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Wabak dan taun menimpa di satu bandaraya, namanya bandaraya Amawas, boleh baca Ain Fatah Amawas, dan boleh baca Dhammah Umawas. Jadi bandaraya Umawas ni terletak di bumi Syam. Bandaraya Umawas ataupun Amawas ini berdekatan dengan Baitul Maqdis. Dulu Baitul Maqdis zaman Rom, mereka tak kacau. Itu tempat beribadah, tapi bandarnya bukan Kuala Lumpur, bukan Putrajaya. Bandarnya Umawas. Tempat ibadatnya Baitul Maqdis. Yang boleh dilihat di sini, setiap wabak yang berlaku itu akan disebut dua nilai. Nilai masa dan nilai tempat. Ta'un Syairawiyah. Kita faham di mana berlaku. Ta'un Umawas. Kita faham di mana berlaku. Tahun bila berlaku. Kalau tengok 69 Hijrah, Ta'un Jarif, di mana berlaku. Tahun 89 Hijrah, Ta'un Fatayan, di mana dia berlaku. Bila dia berlaku. Oleh kerana ianya disabitkan dengan dua nilai, masa dan tempat, di sinilah ulama-ulama falak, cendekiawan Islam yang berlatar belakangkan ilmu falak, mereka membuat ramalan tahun berulangnya sesuatu wabak maupun ta'un. Minta urus dia, naikkan, gerakkan, lagi sampai 401 Hijrah tadi tu. Sampai 401 Hijrah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kalau tak tengok muka aku je apa ada. Tengok skrin yang membentangkan. Sekali lagi, pada tahun 401 Hijrah disebut wabak Khurasan. Di situ ada nilai tempat dan nilai masa. Jadi ulama-ulama falak akan menilai bila tahun berulangnya sesuatu kejadian. Tahun berulangnya nazilah yang saya sebut tadi, kunut nazilah. Bila tahun berulangnya sesuatu tragedi, sesuatu kejadian, sesuatu musibah. Bila berulangnya wabak, bila berulangnya ta'un. Maka di sini mereka dapat nilai tahun ulangan. Dari situlah Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu, wafat pada tahun 421 Hijrah, memperkenalkan kepada kita satu istilah namanya Zatal Awim. Zatal Awim, tahun ulangan. Tahun berulangnya sesuatu peristiwa, tahun berulangnya sesuatu tragedi, tahun berulangnya sesuatu musibah, tahun berulangnya kita kata kunut nazilah. Istilahnya begitu. Baik. Jadi datanglah istilah Zatal Awim atau peranan ulama falak. Kerana ilmu falak, ilmu untuk menilai dua. Menilai masa dan menilai tempat.
Maka wujudlah jadual ulangan. Tapi kita biasa sebut takwim. Bahasa standard, kalender. Wujudlah istilahnya jadual ulangan, takwim ulangan, kalender ulangan. Berulangnya suatu peristiwa, suatu kejadian. Jadi ulama falak kita akan bahas tentang fatwa penjarakan sosial dalam solat, fatwa tutup mulut dan kata tutup rongga mulut dan rongga hidung, itu peranan mufti. Ulama falak, bahagian falak, jawab mufti, wilayah persuan, kita hanya membahaskan tentang ani dia. Zatal awim, tahun ulangan, takwim ulangan, jadual ulangan, kalender berulangnya suatu kejadian. Baik, maka setelah saya kemukakan ayat 140 surah Ali Imran, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu, wafat pada tahun 421 Hijrah, apabila diminta nasihat oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Sina yang wafat 427 Hijrah. Imam Al-Marzuki mengemukakan hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ghattul ina wa auki usyaqa fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un." Atau kama qala Rasulullah SAW. Tudung bekas-bekas minuman, bekas-bekas makanan kamu yang berisi makanan dan minuman. Tutup bekas-bekas simpanan air kamu. Tudung, tutup bekas makanan, bekas minuman yang berisi makanan. Begitu juga takungan-takungan air kamu. Ditakung dalam tempayan, dalam tong drum, tutup. Kenapa? Rasulullah menyatakan, fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un. Kerana bahawasanya dalam setahun tak pasti ada satu malam turunnya wabak penyakit dari langit ke muka bumi. Dalam tempoh masa setahun 354 hari tahun Hijri, 365 hari tahun Masihi, dalam tempoh masa setahun tak pasti ada satu malam wabak diturunkan dari langit ke muka bumi. Kalau ditanya malam apa? Adakah malam di mana pasukan JDT mendapat piala sumbangsih? Tak pasti. Malam apa? Rasulullah hanya menyatakan. Maka ulama falak membuat pemerhatian dalam setahun tu malam apa. Maka berdasarkan kita kata kaedah tajribah. Tajribah tu bahasa Arab. Jarraba yujarribu tajribah. Pemerhatian dan pengkajian, uji kaji. Dinilai, maka didapati bahawa bermulanya malam-malam musim sejuk di negara-negara hemisfer utara. Bila bermula musim sejuk? Bermula musim sejuk ni bila? Bermula musim sejuk 21 Disember, 22 Disember, 23 Disember, 24 Disember, 25 Disember, 26 Disember, 27 Disember. Tu kenapa 7 hari pula? 7 hari tu kerana minggu pertama.
Kenapa tanggal 21 Disember? 21 Disember itu bermulanya detik musim sejuk di negara-negara hemisfer utara. Begitu juga di semenanjung Tanah Arab. Di semenanjung Tanah Arab, Jaziratul Arab, dari 21 Disember sehingga 27 Disember. Dalam masa 7 hari seminggu tu buat pemerhatian. Dah ramai yang perhati 26 semua kata 26 Disember banyak peristiwa. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ahli falak begitulah bidang kajiannya. Kalau begitu dah tahu bermula penyakit ni diturunkan pada musim sejuk, dia mesti ada berakhirnya bila? Maka menjelaskan kepada kita kalimah istilah yang digunakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, Zatal Awim, tahun ulangan. Setelah mengetahui tahun ulangan, jarak berulang, maka menilai detik ulangannya dalam setahun tu bila dia berulang, tarikh harian. Maka adalah di situ pula dua nilai. Nilai yang pertama disebut Iban, detik permulaan, dan yang kedua disebut Ifan, detik berakhir. Detik bermula Iban, detik berakhir Ifan. Maka di sinilah Asy-Syaikh Al-Imam Abu Rayhan Al-Biruni yang wafat pada tahun 440 Hijrah memberi nasihat kepada Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Sina tentang ifat, detik berakhirnya penyakit. Bila detik berakhirnya penyakit, maka Imam Abu Rayhan Al-Biruni mengemukakan hadis riwayat Imam Ahmad. Iza tala'an najmu lam yabqa minal ahati syai'un. Apabila terbitnya bintang As-Suraya, bermulanya musim panas di negara-negara hemisfer utara, lam yabqa minal ahati syai'un. Tak tinggal lagi penyakit-penyakit. Sama ada tiada lagi penyakit-penyakit di muka bumi, sama ada penyakit yang menyerang tanaman, penyakit yang menyerang tumbuhan, maupun penyakit yang menyerang manusia. Ada. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad menjelaskan kepada kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah nyatakan, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan agar kita umatnya memahami detik mula dan detik akhir. Jadi ulama-ulama falak berjaya mengenal pasti detik mula, detik akhir. Pun begitu wabak penyakit ini 2 tahun. Oleh kerana wabak penyakit ini 2 tahun, kita tunggu. Dah cukup 2 tahun, musim panas bermula. Adakah pada bulan Jun 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Jun tahun ini. Moga-moga pandemik COVID-19 beransur pulih. Itu harapan kita. Itu harapan kita. Moga-moga. Ya, kerana Rasulullah menyatakan insya-Allah, itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita. Ya, dengan sepenuh harapan, lam yabqa minal ahati syai'un. Tak tinggal lagi apa jua bentuk penyakit yang menyerang tanaman, tumbuhan, manusia.
bila terbitnya bintang Suraya. Bintang Suraya terbit tu musim panas bermula. Ramai orang kata, bukan ke 21 Jun 2020 tu, kenapa tak berakhir di situ? Baik, baru setahun. Wabak penyakit ni kelazimannya 2 tahun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka itu peranan ulama-ulama falak. Dia akan menilai berdasarkan tarikh, nilai masa dan nilai tepat. Baik. Mohon urus dia, gerakkan lagi. Tunjukkan di situ tahun 633 Hijrah. Nampak tu? Tu Malik. 633 Hijrah. Wabak melanda di bumi Mesir. Dan wabak ini juga melanda di bumi Syam. 633 Hijrah bersamaan dengan 1235 Masihi. Saya catat di situ negara Mesir. Jadi catatan ini berdasarkan catatan yang dibuat oleh tokoh ulama falak mutaakhirin, Asy-Syaikh Muhammad Mukhtar Al-Misri dalam kitabnya At-Taufiqat Al-Ilhamiyah yang wafat pada tahun 1311 Hijrah. 100 tahun yang lalu ada tokoh ulama Mesir berlatar belakangkan ilmu falak. Dia buat takwim dan sejarah. Jadi dia mencatat tahun 633 Hijrah, wabak melanda di bumi Mesir. Ya. Bersama juga perkara itu berlaku di bumi Syam. 633 Hijrah. Di situ juga dicatatkan ketika ini usia Imam Nawawi rahmatullah alaih usia remaja. Imam Nawawi rahmatullah alaih seorang remaja. Tapi Imam Nawawi seorang remaja pun dah alim. Dah tokoh imam, mujtahid, muqayyad. Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi wafat pada tahun 676 Hijrah. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menceritakan bagaimana wabak melanda bumi Syam dan wabak melanda bumi Mesir pada tahun 633 Hijrah. Dia masih muda lagi. Dia masih remaja lagi. Menakutkan 60,000 umat Islam terkorban. Ya. Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini dari kacamata ulama falak. Setelah kita memahami berhubung tentang Zatal Awim, tahun berulang, nilai masa, dan ada di situ detiknya, detik bila bermula, bila berakhir, disebut dengan detik bermulanya Iban, detik berakhirnya Ifan. Maka tokoh ulama falak yang disegani lagi dihormati, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Rayhan Al-Biruni menasihatkan Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Sina bahawa wabak penyakit ini dia tak keseorangan. Wabak penyakit ini bersama dengan regu dia. Wabak penyakit ni dia bersama dengan regu. Regu, apakah regu wabak penyakit? Iaitu kebuluran. Jadi zaman berzaman, apabila berlaku wabak, akan berlakulah kebuluran. Dengan kata lain, sama ada formasinya bermula dengan kemarau, krisis makanan, kebuluran, kemuncaknya wabak. Ataupun dia bermula dengan wabak, selepas wabak, kemarau, krisis makanan, kebuluran. Dan
Jumlah masanya 5 tahun. Mudah tempoh masanya tu mudah dia tu, tempoh masa dia madah 5 tahun. 2 tahun wabak, 3 tahun disebut al-ghala. Al-qahta wal-ghala yang disebut dalam yang kita doakan ketika kunut nazilah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau tadi saya kemukakan tahun 401 Hijrah, formasi yang berlaku, wabak berlaku dengan bermula kemarau, krisis makanan, kebuluran, wabak. Tapi pada tahun 633 Hijrah, bermula dengan wabak. Apa yang berlaku di bumi Mesir, wabak pun selama 2 tahun. 633 Hijrah, 634 Hijrah. 2 tahun ni wabak. Begitu juga tahun yang sama melanda bumi Syam, Syria, Jordan, begitu juga Palestin. 633 setahun tu wabak, 634 setahun tu pun wabak, 2 tahun. 635 kemarau. 636 krisis makanan. Al-ghala, harga barang makanan melambung tinggi. 637 kebuluran. Wal-iazubillah. Jadi yang saya nak jelaskan di sini, maknanya ulama-ulama falak, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni dan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki menyatakan bahawa wabak ada regunya. Wabak tak keseorangan. Wabak terjadi, nazilah, terjadi, berlaku bersama dengan regunya, iaitu kebuluran. Tinggal lagi tak pasti mana yang memulakan dahulu. Maka ianya menjelaskan lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 50 surah Al-Furqan. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad sarrafnahu bainahu liyazakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Sadaqallahul azim. Artinya, dan demi sesungguhnya kami, yakni Allah, gilir-gilirkan limpahan air hujan di kalangan mereka itu umat manusia, supaya mereka itu umat manusia mengambil peringatan. Maka ramai dari kalangan manusia enggan mengambil peringatan, malah melainkan membiarkan dirinya dalam kekufuran. Walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Sadaqallahul azim. Allah jelaskan pada ayat 50 surah Al-Furqan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kadar limpahan air hujan mengikut penempatan masing-masing. Dengan limpahan air hujan itu, manusia mendapat 4 nilai. Nilai tumbuh, tambah, kembang, subur. Dan Allah Ta'ala nyatakan pada ayat 50 surah Al-Furqan bahawa Allah Ta'ala sediakan jadual. Allah gilir-gilirkan. Sarrafna. Allah gilir-gilirkan limpahan air hujan. Allah Ta'ala sediakan jadual limpahan air hujan mengikut penempatan di muka bumi. Malaysia yang berdekatan dengan garisan khatulistiwa sudah ada jumlah hujan tahunan, jumlah purata hujan tahunan. Manakala mereka yang duduk di negara Abdul Wahab, Jaziratul Arab, semenanjung Arab, dah ada jumlah purata hujan tahunan. Baik, menjelaskan hal ini Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, "Mamin amin amtaru min amin walakinna Allah yusrifuhu haitsu yasha." Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Al-Hakim,
Rasulullah SAW bersabda, tiadalah di antara 1 tahun, tahun sebelum dan tahun selepas, limpahan air hujan melebihi antara setahun ke setahun. Akan tetapi Allah jualah yang menggilir-gilirkan, yang menentukan banyak sedikit limpahan air hujan itu. Saya nak nyatakan di sini, Rasulullah SAW ajarkan kita jumlah purata hujan tahunan tak banyak beza. Jumlah purata hujan tahun 2019 tak banyak beza dengan jumlah purata hujan tahun 2020. Begitu juga jumlah purata hujan tahun 2021. Tak banyak beza. Tapi bezanya tang mana? Walakin. Kena ingat, Rasulullah menyatakan, walakinnallaha yusrifuhu haitsu yasha. Allah yang akan tentukan. Jumlah hujan tahunan itu sama antara tahun dengan tahun. Tetapi waktu limpahan tak pasti. Baik. Jumlah limpahan air hujan Januari 2021 melimpah. Dalam takwim hujan yang saya buat, 16 hari. Hampir daerah Johor Bahru ni hujan. 16 hari daripada 31 hari. Hujan di negeri Johor. Apabila dinilai semula, berapa limpahan hujan 16 hari di bulan Januari itu menghampiri jumlah hujan Januari, Februari, Mac, April 2020. Jadi hujan yang Allah limpahkan di bulan Januari 2021 itu, jumlah hujannya itu hampir menyamai jumlah hujan 4 bulan. Januari, Februari, Mac, April 2020. Maka pada bulan Februari, penempatan saya ni 3 hari saja hujan. Sehari lebat, 2 hari lalu. Dan bulan Mac ini baru sehari hujan. Tak berapa lebat tapi bolehlah nada air. Jadi ditakuti April semakin susut hujan. Apabila dah susut begitu, fenomena kemarau. Khawatir wabak tak berlaku, keseorangan, wabak dia mengheret sama, wabak beregu bersama dengan regunya. Baru setahun kita menghadapi wabak COVID-19, kita dah nampak fenomena kemarau. Bila kemarau, kesan selepas tahun, krisis makanan. Al-ghala, harga barang makanan melambung tinggi. Takut. Takut apa? Selepas krisis makanan, kebuluran. WHO dah memberi peringatan. 20 juta manusia di bumi diancam dengan kebuluran. Wal'iyazubillah. Maka apa yang saya nak jelaskan di sini, hubungan ilmu falak. Kerana ilmu falak itu menilai masa dan menilai tempat. Jadi sesuai dengan pandemik wabak ni, kerana wabak ini dia berlaku, kejadian peristiwanya juga berkait dengan masa dan berkait dengan tempat. Ianya memberi peringatan kepada kita agar supaya kita mengambil peringatan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pada ayat 50 surah Al-Furqan itu, liyazakkaru, supaya mereka itu umat manusia mengambil peringatan. Fa'aba aksarun nasi illa kufura.
maka ramai manusia buat tak faham je. Melainkan membiarkan dirinya dalam kekufuran, tidak menghargai langsung apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wallahu a'lam bissawab. Itu. Jadi janganlah kau orang nak tanya berhubung tentang fiqh, berhubung tentang apa. Jadi ulama falak menilai dari segi masa dan tempat, dan kita boleh membuat ramalan. Yalah. Baik, kalau kita perhatikan, minta urus dia gerakkan paparan tahun 401 Hijrah tadi. Tolong gerakkan, dan habis dah ni. 401 Hijrah, gerakkan paparan tu. Baik, terima kasih. 401 Hijrah ni saya gariskan. Digariskan di situ, maknanya itu adalah kejadian nazilah. Kita kata kunut nazilahnya akan berdoa dengan kunut nazilah wabak. Jadi yang dapat dilihat di sini, ulama-ulama falak yang berlatar belakangkan falak, antaranya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 892 Hijrah, dalam kitabnya Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un, membuat satu jadual bahawa jarak antara wabak dengan wabak itu 100 tahun. Di antara wabak dengan wabak itu berlakunya ta'un. Baik, perhatikan 401 Hijrah disebut dengan istilah wabak, kematian yang begitu ramai. 406 Hijrah tak disebut wabak, disebut ta'un. Ta'un lebih khusus. Wabak umum, ta'un khusus. Wabak nama am, ta'un nama khas. Jadi yang saya nak jelaskan di sini, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan jarak berulangnya wabak itu 100 tahun. Di antara wabak dengan wabak akan berlakunya ta'un, lebih khusus. Baik, 401 Hijrah adalah wabak, 406 Hijrah ta'un, 423 Hijrah wabak. Jadi antara wabak dengan wabak ini adanya ta'un. Gerakkan lagi. Baik, gerakkan lagi. Yang ini semuanya ta'un. Ni macam 406 Hijrah, gerakkan lagi. Lagi-lagi. Baik. Gerak ke bawah lagi. Baik. Terima kasih. 455 wabak. Jadi 478 wabak. Antara wabak dengan wabak tu adanya ta'un. Gerak lagi. Minta digerakkan. Terima kasih. Lagi. Lagi. Nak habiskan cepat. Begitu juga kita lihat di sini. 781 Hijrah ta'un. 791 Hijrah ta'un. Ini semua ta'un. Maka cukup 100 tahun atau beberapa tahun, barulah 801 Hijrah wabak. 809 Hijrah ta'un. 821 Hijrah ta'un. Gerakkan lagi. Minta urus dia gerakkan. Minta digerakkan lagi. Minta urus dia. Gerakkan sampai habis. Lagi-lagi gerak, lagi-lagi di atas. Baik. Patah balik sikit. Patah balik ke atas.
Cukup. Tengok. 809 Hijrah tahun, 821 Hijrah tahun, 833 tahun, 905 Hijrah wabak. Selepas itu Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Mukhtar Al-Misri tak dapat tarikh itu kerana saya ambil dia je lah, tahun. Maka hanya dapat buat jarak 100 tahun. Jadi 905 Hijrah wabak. 100 tahun kemudian 1008 Hijrah adalah wabak. Gerakkan lagi. Baik. 1100 Hijrah wabak. 1200 Hijrah tahun. 1215 Hijrah wabak. Ini yang saya nak jelaskan. Maknanya di antara wabak dengan wabak itu adanya tahun. Sama ada berselang sekali tahun, atau berselang 2 kali tahun, atau berselang sampai 3 kali berlakunya tahun. Dan kita kena perhatikan bawah sekali 1337 Hijrah bersamaan 1918 berlaku wabak di bumi Rom. 1918 Masihi, iaitu 1337 Hijrah. Jadi cukup 100 tahun 1441 Hijrah. 2019, 100 tahun wabak berulang. Tapi antara 1918 hingga 2019 ni ada beberapa lagi tahun yang berlaku. Antara tahun yang berlaku cacar, antara tahun yang berlaku denggi. Itu di antara tu. Maknanya di antara wabak 100 tahun ada lagi tahun-tahun. Tahun ni maknanya penyakit-penyakit yang khas, khusus, penyakit yang diundang oleh wabak. Wabak mengundang penyakit, mengaktifkan penyakit, menyemarakkan lagi penyakit di dalam badan manusia maupun di luar tubuh manusia. Wallahu a'lam bisawab. Sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada 1-2 soalan, dijemput dan dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada penyampai kita, Ustaz Haji Hanafiah Abdul Razak. Sekarang bolehlah kita terus kepada sesi soal jawab untuk masa yang berbaki ini. InsyaAllah dalam masa 25 minit ke setengah jam lah kita akan buka sesi soal jawab. Dan untuk para peserta yang ada soalan, para peserta sama ada di platform Google Meet ataupun di YouTube, kalau ada soalan boleh onkan mic lah. Onkan mic dan terus bacakan nama daripada mana dan terus kepada soalan. Okey, boleh ajukan terus kepada Ustaz sendiri. Okey. Jadi saya bukalah kepada soal jawab. Okey. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey Ustaz, saya ingin bertanya. Tadi dibentangkan bahawa setiap ada penyakit taun dan sebagainya. Adakah ini juga berdasarkan kepada penjajaran bulan dan bintang atau penjajaran matahari dari segi ilmu falak? Itu soalan saja. Terima kasih. Jawapan yang mampu saya berikan maknanya tak timbul soal penjajaran bulan dan bintang. Tetapi bulan dan bintang itu dijadikan alat sebagai pengukur waktu. Dijadikan alat sebagai pengukur waktu. Tak ada kena-mengena tentang penjajaran bulan dan bintang. Jadi dengan kata lain, ilmu falak itu ilmu alat. Alat yang digunakan untuk menilai waktu, menilai tempat,
menilai nadilah kejadian. Jadi bukan kerana pusingan bulan begini, bukan kerana edaran matahari begitu melibatkan wafak. Tidak. Kita hanya jadikan matahari, bulan, bintang sebagai alat pengukur waktu, rujukan waktu. Kerana yang berulang itu kejadian. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada soalan tanya terus pada Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hafiz. Ya, Ustaz Hafiz, silakan. Kau dah Ustaz pun nak tanya lagi, kenapa? Di angin itu Ya. Air. Sekian soalan saya. Adakah angin di air? Tak dengar Hafiz? Hafiz, tak dengar? Ustaz Hafiz, tak dengar ha? Putus-putus. Suara putus-putus. Ustaz Hafiz, dia Pulau Pinang jauh sangat. Berkenaan dengan oleh air. Suara masih putus-putus Ustaz. Tapi tak apa Ustaz, kalau tak dengar boleh share line lain. Kalau tidak pun Ustaz boleh type lah tiap soalan di ruang komen. Okay? Nanti saya bacakan kepada Ustaz. Minta Ustaz Hafiz type lah. Pulau type. Pinang angin kuat ni. Tengah kuat angin kat Pulau Pinang. Ni putus-putus lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fauzi dari Arau. Lagi jauh. Jauh. Berkenaan dengan nilai masa dan nilai tempat tu Ustaz, apa tujuan akhir masa dan tempat tu akan tamat? Tujuan dia, nilai masa dan nilai tempat tu. Sekian, terima kasih. Ustaz Fauzi daripada Jabatan Mufti Perlis. Kau tanya soalan yang kau dah tahu jawapannya. Jadi orang boleh kata saya ending soalan. Saya minta nombor telefon Ustaz. Ada cerita sikit. Terima kasih Ustaz. Boleh. Saya nak jelaskan di sini bahawa inilah peruntukan yang Allah berikan kepada manusia. Apabila kita jalani hidup di muka bumi, Allah berikan kepada kita dua peruntukan. Peruntukan masa dan peruntukan tempat. Ya, ayat 98 surah Al-An'am. Famustaqarrum wa mustauda. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Allah beri kepada kita dua peruntukan, masa dan tempat. Jadi masa yang akan menentukan kita untung atau rugi. Tempat juga menentukan kita untung atau rugi. Jadi oleh kerana itu manusia menjalani hidup di muka bumi mengejar masa. Manusia menjalani hidup di muka bumi menjejaki tempat. Manusia mengejar masa dan manusia tak boleh tidak terpaksa menjejaki tempat. Mengejar dan menjejaki. Masa dikejar, tempat dijejaki. Supaya manusia meraih masa yang terbaik. Supaya manusia meraih tempat yang terbaik untuk meneruskan kehidupan. Jadi, apa yang Allah beri kepada manusia mengikut masa dan mengikut tempat. Maka di situlah kita boleh nilai. Kita nak nilai kita ni untung atau rugi berdasarkan masa dan berdasarkan tempat. Peristiwa Isra' dan Mi'raj
memperlihatkan betapa Rasulullah SAW diberikan masa yang terbaik, masa yang agung. Dalam masa yang pendek, Rasulullah berjaya menjejaki tempat-tempat yang agung, tempat-tempat yang istimewa. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Ustaz, soalan daripada Ustaz Hafiz tadi, Ustaz. Ya. Dia tanya, adakah wabak dibawa oleh angin dan taun disebarkan melalui air? Wah, itulah jawapan dia. Dia tanya, dia bagi jawapan. Jadi, sememangnya kalau tadi Datuk Mufti ada baca ayat 135 surah Al-A'raf. Kalau kita baca ayat 133, ayat 134, ayat 135 surah Al-A'raf, Allah Ta'ala dah nyatakan bahawa Allah Ta'ala hantarkan fa'arsalna alaihimut tufan wal jarad wal kummal wal tafat wad dam. Ya. Allah hantarkan tufan. Tufan itu angin. Dan angin itu angin yang membunuh manusia. Angin itu sama ada angin yang mempunah ranahkan harta benda, mata benda maupun nyawa manusia. Orang Melayu sebut ribut, taufan. Tapi kadang-kadang dia tak ribut. Dia cuma taufan saja. Dia tak ribut. Dia taufan tu perkataan tu membunuh. Fa'arsalna alaihimut taufan. Kami hantarkan pembunuh melalui angin, kerana angin itu tentera Allah. Maka wabak itu sebenarnya angin. Allah yang hantarkan. Manakala taun itu terhasil daripada wabak. Kerana taun itu akan merujuk kepada racun. Keracunan udara, keracunan tanah, keracunan air. Daripada angin, Allah yang hantarkan. Angin beracun, maka angin itu meracuni udara, meracuni tanah, meracuni air. Keracunan udara, keracunan tanah, keracunan air. Maka orang Arab kata ta'un, bunuh manusia. Wal-'yazu billah. Ada soalan lagi daripada tuan-tuan dan puan daripada para peserta, boleh ajukan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang dari Jabatan Agama Islam Negeri Sabah di daerah Kinabatangan. Ustaz boleh dengar? Dengar. Soalan saya simple saja, berkenaan dengan ada sebagian netizen yang mengatakan ketika pandemik COVID-19 ini berlaku di seluruh dunia, ada kata-kata sumbang di kalangan netizen yang mengatakan mengapa masjid itu perlu ditutup, sedangkan ketika musibah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tempat sebaik-baik tempat berlindung, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam situasi negara kita ini, kita berbagai-bagai pandangan di kalangan ilmuwan kita. Oleh hal yang demikian, Ustaz mohon apakah implikasi dalam keadaan atau situasi mengambil kira pandangan ataupun pendapat daripada sebahagian netizen kita yang saya dipahamkan seolah-olah pandangan itu sepatutnya masjid pun tidak perlu ditutup ketika pandemik ini berlaku. Mohon pencerahan, Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan terakhir lah. Johor nak, ini tak kerja tau nak pergi Jumaat. Baiklah. Persoalan yang pertama, persoalan yang sama dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abu Rayhan Al-Biruni kepada Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Sina. Ni Imam Abu Rayhan Al-Biruni, tokoh ulama falak,
wafat 440 Hijrah. Imam Ibnu Sina, bapa perubatan, wafat 427 Hijrah. Baik. Imam Abu Rayhan Al-Biruni mengajukan beberapa أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد أمانة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أن
أنك أنت الله وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Daripada Abu Zar, Nabi pernah bersabda, maksudnya, sukakah engkau beritahukan kalimat yang sangat disukai Allah? Ucapan yang paling disukai Allah iaitu nanti kita masuk dalam 5 minit lah Ustaz, kita buat penggulungan cakap. Minta maaf masuk sebab ramai tunggu dekat FB tu. Tiba-tiba terputus. Setakat ni berapa ramai dekat FB? Tadi 90. Tiba putus. Okey Ustaz, dah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Berbalik kepada persoalan yang dikemukakan sebagai soalan terakhir dan jawapan terakhirlah yang saya nyatakan di sini, bahawa isu ni bukan kini sahaja. Tahun 401 Hijrah pun Asy-Syaikh Al-Imam Abu Rayhan Al-Biruni persoalkan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Sina, kerana Imam Ibnu Sina minta Imam Abu Rayhan Al-Biruni pandangan macam mana dari segi falak, masa apa. Tapi Imam Abu Rayhan Al-Biruni menegur Imam Ibnu Sina tu. Kenapa Imam Ibnu Sina buat kaedah penjarakan sosial? Kuasa penuh khalifah kerajaan Abbasiyah bagi kepada Imam Ibnu Sina. Tapi Imam Ibnu Sina buat keputusan penjarakan sosial dalam saf. Begitu juga menghadkan bilangan jamaah. Jadi saya tak bagi apa-apa. Apa yang komentar yang sekarang ini lah, macam-macam lah kita komentar. Di kalangan ustaz pun berbeza pendapat. Tapi perkara ni sebenarnya berulang lah di zaman Imam Ibnu Sina 401 Hijrah. Berulang kembali. Tapi oleh kerana kita melihat bahawa ahla zikri, siapa ahla zikri? Pada ketika itu Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Sina, maka kuasa penuh ulul amri kepada dia menetapkan penjarakan sosial, menghadkan bilangan. Dan Imam Ibnu Sina minta kalau boleh tiada lagi solat berjamaah. Tiada lagi solat berjamaah. Jadi perkara itu memang menjadi kontroversi. Dengan kata lain, 1000 tahun yang lalu berulang kembali kontroversinya. Saya enggan memberi apa-apa ulasan kan, kerana aku ni imam masjid kerjaan aja, sekadar membuat sedikit keterangan. Wallahu a'lam bisawab. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Jadi dengan kira Abi Ustaz Ustaz. Jadi dengan Ustaz boleh last soalan Ustaz. Tadi kat FB ada orang tanya Ustaz, dari wabak dan penyakit dari perspektif ilmu falak. Lepas tu ada orang tanya, Ustaz, ilmu falak ni sebenarnya apa Ustaz? Takut ada orang yang baru mengikuti live FB ni, dia masih baru dengan istilah ilmu falak. Mungkin Ustaz boleh ambil 2-3 minit Ustaz terangkan cara ringkas apa sebenarnya ilmu falak ni Ustaz? Ilmu falak, ilmu alat. Alat untuk menilai masa dan menilai tempat. Jadi nak nilai masa tu, kita akan merujuk kepada jasad langit. Masa dinilai berdasarkan gerakan ketara matahari. Masa dinilai berdasarkan gerakan ketara bulan. Wujudlah takwim
matahari Masihi. Wujudlah takwim hijri, takwim qamari, takwim bulan. Jadi ilmu falak tu bukan sekadar ilmu istilahnya teropong-teropong tengok bintang, tengok anak bulan. Tapi ilmu falak adalah ilmu alat untuk mensabitkan, menilai masa dan tempat. Itu sahaja. Jadi nak nilai masa tu nak ambil masa apa? Adakah nak ambil masa binatang? Adakah nak ambil masa manusia? Kita berdasarkan masa jasad langit yang terbit dan terbenam. Matahari terbit, matahari terbenam. Bulan terbit, bulan terbenam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Dengan berakhirnya soalan terakhir tadi, saya kira selesai sudahlah program Bicara Falak pada hari ini dengan tajuknya wabak dan penyakit dari perspektif ilmu falak. Okay. Dan anjuran ini merupakan anjuran, terima kasih diucapkan kepada anjuran yang bersama di antara Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan masjid, pihak-pihak Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah, Kuala Lumpur. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Hanafiah Abdul Razak sebagai panel pembentang hari ini dengan ilmu yang cukup luaslah kami dapat, yang banyak kami dapat mengenai perspektif ulama falak itu sendiri. Maksudnya berbezalah sudut pandang ulama falak dan ulama fiqh. Ulama falak dia lebih macam Ustaz cerita tadi, dia lebih kepada nak nilai masa dan tempat, zatul awim kan. Jadi bezalah dengan cakupan ulama ilmu fiqh. Jadi kalau nak tahu mengenai dengan perbincangan pencarakan sosial, solat macam mana semua, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Pejabat Mufti pada bulan 9 tahun lepas 2020 ada menganjurkan satu program juga, program berkaitan dengan fiqhul jawaih. Okey, ilmu hukum hakam berkaitan dengan bencana, seperti wabak penyakit inilah. Jadi boleh sama-sama lihat kemudianlah video di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, yang disampaikan sendiri oleh Tuan Mufti kita, Dr. Luqman Sahibul Samaha, Dr. Luqman bin Abdullah. Okey, jadi jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak. Tidak lupa juga kepada para peserta yang kini tinggal beberapa orang sajalah disebabkan ada masalah teknikal tadi. Okay, tapi tak apa, jutaan terima kasih juga sehingga ada juga yang masih kekal. Kalau buat pengetahuan Ustaz, sekarang ada 17 orang di Google Meet dan hampir 66 orang lah di Facebook. Tadi ada 100 dah penuh. Facebook pun 100 juga, sekarang dah berkurang lah. Jutaan terima kasih kepada semua. Okay, jadi dengan berakhirnya majlis kita hari ini, berakhir sudahlah webinar kita pada hari ini. Akhir kalam, saya mohon maaf atas kesilapan selama mengadilikan majlis ini pada pagi ini, dan insyaAllah kita berjumpa lagi akhir kalam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Apa itu pasal sini? Subhanallah